Nama saya Naim Haris. This is me. I'm back. Bel umur 23 tahun. Sering dianggap sebagai aneh, mental dan fiksyen, gadis yang nampak biasa ini hakikatnya mempunyai 20 identiti berbeza. Didiagnos mengalami gangguan identiti disosiatif atau DID sejak 6 tahun yang lalu. Ini kisah gadis bernama Bel. Sebenarnya tak ada terfikir pun nak pergi jumpa doktor untuk berkenaan DID. Masa tu follow up untuk depression. Lepas tu masa perbincangan dengan doktor, tanpa sedar jadi blank. Tak ingat apa-apa. Memang tak ada berkenaan tahu apa-apa pun pasal DID ni. Bila doktor explain, saya bercakap dengan you tapi you berubah. Sewaktu zaman persekolahan, Bel juga mengalami perubahan identiti namun dirahsiakan daripada pengetahuan rakan-rakan dan guru. Bel memang tak open up kat siapa-siapa. Jadi kalau masa Bel dekat sekolah, Bel switching ke apa kepada another personality, diorang akan masking. We call it masking lah. Maksudnya macam diorang berlakon jadi Bel supaya orang takkan tahu that kita berubah. Mempunyai sehingga 20 personaliti membuatkan Bel sukar untuk mengimbangi dan mengharungi kehidupan sebenarnya dengan kehidupan pelbagai identiti, ragam serta wataknya. Memang sukar. Memang susah sangat nak handle, especially bila dapat tahu kita ada jantina lain, ada agama yang lain. Kita Muslim, kita Islam, and then dapat tahu ada altar yang Christian. Jadi macam mana tu boleh jatuh murtad ke? Bel sendiri risau. Tapi dengan bantuan ustaz-ustaz yang Bel pernah pergi, diorang cakap tak ada masalah. Just sebab bila dah switching tu dijatuhkan kategori tidak waras sementara. So altar tu agama lain bukan atas dosa Bel. Itu memang luar inilah kawalan. Seseorang yang memiliki dua identiti. Ada seketika dia menjadi seorang Muslim dan kemudian berubah menjadi seorang yang bukan Muslim. Jika benarlah ia berada dalam keadaan sedemikian rupa, maka dia berada dalam keadaan tidak waras ataupun berada dalam keadaan ia tidak memiliki akal yang sempurna. Sedangkan dari sudut hukum di dalam Islam, ulama-ulama usul telah pun membicarakan bahawa sesungguhnya syarat ataupun disebut sebagai syurutut taklif itu ada 5 perkara. Syarat seseorang dibebankan dengan sesuatu hukum terhadap tugasan-tugasan ataupun kewajipan yang telah pun diarahkan oleh Allah, itu ada 5. Yang pertama, dia mestilah seorang Islam. Yang kedua, telah pun sampai tahap baligh. Kemudian yang ketiga, dianggap sebagai berakal. Yang keempat, sampainya syariat Islam kepadanya. Dan yang kelima disebut dengan nama al-istita'ah, berkemampuan. Daripada 5 perkara tersebut, salah satunya ada yang tidak sempurna, iaitulah berakal. Kerana ketika dia berada dalam keadaan identiti yang bertukar, dalam keadaan dia berada dalam identitinya bukan Islam, di saat ketika itu akalnya tidak berfikir dalam keadaan waras, maka tidaklah ia dianggap sebagai berdosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan penyelesaian pada masalah tersebut, insya-Allah. Assalamualaikum, it's Bel. Everybody, it's Ivy today. It's me. Ini tu hospital. Kalau tuan badan ni switch kepada altar lelaki, dah jatuh kategori, dia ni dah separa tidak waras. Yang ni memang interesting sebab kita ada satu vocal cord je. Macam sekarang ni memang suara Bel yang asli. Tapi bila switching kepada altar lelaki atau altar budak, completely tukar suara. Muka aku tapi perangai lain. So memang berubah. Suara akan jadi deep, watak nada suara akan memang nampak berubah. Memang dengar berubah,
like body language pun berubah. And eyesight, macam Bel tak pakai spek. Ada personality Bel, 2 orang pakai spek. And power diorang sangat tinggi. Bila Bel pakai, Bel yang pening dengan spek mata tu. So, this is me. I arrive at Yaya's place. Yaya's palace. Billy dia more kepada, dia 6 tahun kan, so dia memang perangai budak-budak habis. Kalau nampak air memang dia akan lupa lah, like this body belongs to a grown female. Dia akan lupa, dia akan berperangai budak, dia akan hisap tu susu. And then cara dia cakap tu jenis yang orang cakap suara tu macam suara kartun ke, buat-buat ke? Tak, tu memang suara dia. Sewaktu sesi temu bual, rakaman terpaksa dihentikan seketika. Bel dengan tiba-tiba mengalami perubahan identiti. Kali ini dia menjadi personaliti seorang lelaki. Ada interview. Interview apa ni? Interview untuk Nona kan? Nona. Tak tahu apa-apa kan? Ada. Memang tak tahulah. Introduce yourself. Tak nampak, tak ada kelas. Tak apa, sekejap. Aku pakai tudung pula, sekejap. Bel bergegas ke bilik meninggalkan sesi temu bual yang sedang berlaku. Dia kemudian muncul dengan personaliti baru. Hai, nama saya Naim Haris. I'm one of the trauma protectors, also known as a persecutor. So, persecutor ni more kepada protecting the system, tapi cara kita orang lah. Ada je yang label Bel perempuan gila, ada yang label Bel penipu, etc. lah. Macam banyak sangat. So, for me, yang ada personality yang macam dan tak korang lah, seakan aku hidup aku tahu aku protect Bel, settle. Macam tu lah. Bel yang bekerja di sebuah pusat barangan kosmetik mampu menjalani kehidupan hariannya dengan lebih selesa dan ceria melalui sokongan rakan baiknya yang sentiasa memberi dorongan. Kalau dia switch, I akan suruh, kalau dia rasa macam nak switch macam tadi, dia susit, I akan suruh dia relax dulu, minum air. And then, I tak suruh dia tahan switching. Kalau dia tahan switching, dia akan rasa lagi sakit. And body fatigue and everything. So, I tak nak riskkan dia dekat bahagian tu, I suruh je. Kalau siapa-siapa nak fronting, selain daripada dia, just let it go. Bel tak minta dia ada MBD, CPTSD, DID, anxiety and everything. Sebab, yelah, kita pun as a third person mestilah kena open and menerima diorang punya condition. Wartawan Nona cuba mendapatkan pandangan pakar mengenai penyakit ini. Dari segi ubah-ubatan, dia ada bukti klinikal yang khas untuk merawat DID, tapi jika pesakit DID mengalami kemurungan atau keresahan, antidepresan dan anti-anxiety boleh digunakan. Memandangkan diagnosis DID ini memang wujud, ianya bukanlah fiksyen. Jadi, mengikut apa-apa sahaja, isu kesihatan mental ni memang masih stigma di kalangan masyarakat kita. Kepentingan untuk berfikiran terbuka dan percaya yang ianya adalah salah satu daripada masalah kesihatan mental tu penting. So, I hope masyarakat buka minda, buka mata, buka hati, terima. Dan tak semua orang yang sempurna. Ada orang yang jenis tak bercerita. Macam kami jenis bercerita sebab kami nak bantu orang-orang yang tak boleh bersuara, kita orang jadikan suara. Keadaan pesakit DID sukar dipulih, namun mereka boleh menjalani sesi terapi untuk meredakan gejala dan memastikan keselamatan pesakit juga orang di sekeliling terjamin.